Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi كيف حالكم جميعا أما أنا الحمد لله بخير إن شاء الله اليوم سندرس الدرس السادس. Kita akan belajar topik yang ke-6 wahwa ad-dirasah, iaitu pelajaran. Okey, kita sama-sama tengok dekat sini. Macam biasa ada kamus bergambar kan. Cuma kali ni kita akan belajar tentang fi'il saja. Kita akan belajar tentang fi'il ataupun verb. Di sini kamu dapat lihat fi'il mudhari' kesemuanya. Yang mana saya bagi tahu kamu sebelum ni dalam kelas, kebiasaannya root word atau kata dasar dalam bahasa Arab, dalam fi'il ataupun verb bermula dengan 3 huruf biasanya. Contoh ada qara'a, kataba, raja'a dan sebagainya lah. Bila kita kadang-kala dalam fi'il juga dia kadang-kadang ada tambahan. Jadilah dia 4 huruf, jadilah dia 5 huruf. Sebagai contoh ni lah, ini 5 huruf. Yang ni, contoh yang ni 4 huruf. Kamu buang dulu alif kat depan ni dulu. Okey. Asalnya 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5. Yang tu mana kita nak tahu? Itu melalui pembacaan dan belajar yang bersungguh-sungguh lah. Sebab kalau kamu belajar bersungguh-sungguh, sebenarnya silibus kita berpusing-pusing, berulang-ulang saja. Yang kamu hafal ni semua boleh gunakan juga untuk level 3. Tapi untuk yang pemula, ingat saja yang saya bagi tahu, biasanya root word, majoriti perkataan untuk verb ataupun fi'il bermula dengan 3 huruf. Bila kita nak masuk dengan kata kerja present tense ataupun yang sedang berlaku, maka kalau kita belajar dhamir atau kata ganti diri, kalau kamu ingat ana tu saya. Bila kita nak cakap saya membaca, asal dia qara'a baca. Bila saya membaca, ana aqra. Kamu akan tambah alif hamzah ni. Tetapi kalau kamu terus direct saja, direct tanpa menyebut ana pun tak ada masalah. Aqra, maksud dia membaca, sebab menambahkan huruf alif hamzah di depan ni telah mewakili ana itu. Jadi kalau saya nak cakap saya membaca, ana aqra pun boleh, aqra direct pun boleh. Sama macam ni, asal dia kataba, menulis, ana aktub, saya menulis. Kalau kamu nak cakap saya menulis direct tanpa tulis ana, aktub pun boleh juga. Okey, arji, saya balik. Al-ab, saya bermain. Astarih, saya berehat. Uraji, saya mengulang kaji. Anam, saya tidur. Adkhul, saya masuk. Akhruj, saya keluar. Astayqiz, saya bangun tidur. Aghtasil, saya mandi. Usalli, saya sembahyang. Albas, saya memakai. Saya memakai. Atanawal ataupun akul, maksud dia sama, saya makan. Macam contoh, saya makan sarapan, akul al-fatur. Atanawal al-fatur, boleh dua-dua. Adhab, saya pergi. Amshi, saya berjalan. Arkab, saya menaiki. Adrus, saya belajar. Adrus fi jami'ah mara li teknologi. Okey, taib. Kal'adah, seperti biasa, kita tengok ada hiwar ni, ada dialog di antara dua orang. Okey, baik. Ni ada cikgu ni rasanya. Cikgu dia bercakap, dia berbual dengan anak murid. Okey. Takallam an hayatikal yaumiyah ya Ziyad. Ceritakanlah tentang hayatika, kehidupan kamu al-yaumiyah, yang seharian, ya Ziyad, ataupun daily life lah, hayatikal yaumiyah tu. Okey. Awalan, bahasa Melayu kita pun sebut awal sekali kan. Maksudnya awalan tu maksud awal sekali, pertama sekali. Astayqiz minan naum, saya bangun tidur. Saya bangun daripada tidur. Wa aghtasil fil hammam, dan saya mandi di bilik air. Thumma, maksud dia kemudian. Albas, saya memakai al-malbas, pakaian. Wa ba'da dhalik, dan selepas itu, madza taf'al, apa yang kamu buat. Kalau perempuan, macam saya cakap tadi, kalau asal dia fa'ala, buat, melakukan. Bila af'al, saya buat. Kalau lelaki, awak, kita bercakap depan lelaki, madza taf'al, apa yang awak buat. Kalau perempuan, kebanyakannya saya perasan dalam ketika mana saya cek skrip simulasi, perempuan-perempuan ni tak tukar. Kalau perempuan, kamu jangan lupa fi'il ataupun kata kerja, bila ada perempuan, kamu bercakap depan perempuan, mesti tambah lagi 2 huruf, iaitu ya dan nun. Kemudian sebelum ya dan nun, kamu mesti kena tukar baris tu, mesti baris bawah. Madza taf'alina, macam tu. Madza tadrusina, dan sebagainya.
Madza anta taf'al pun boleh, madza anti taf'alina pun boleh. Macam saya cakap, sebenarnya bahasa Arab dalam bongkah fi'il ataupun kata kerja, penambahan-penambahan ini sudah mewakili dhamir itu ataupun kata ganti diri. Jadi tak menyebut kata ganti diri pun kita boleh faham. Jangan lupa lelaki taf'al, perempuan taf'alina. Kalau saya af'al, madza af'al. Wa ba'da dhalika usalli, dan selepas itu saya solat subuh, wa atanawal futur, saya makan pagi. Thumma, kemudian adhab ila al-fasl, saya pergi ke kelas. Kaifa tadhhab ila al-fasl, bagaimana awak pergi ke kelas? Ana amshi, saya berjalan. Boleh tak kita buang ana? Boleh. Amshi ila al-fasl, direct tanpa menyebut ana pun diterima. Sebab apa saya cakap alif hamzah ni mewakili. Asal dia masya, amshi. Itulah dia. Jangan lupa ingatkan di minda kamu tentang benda ni, sebab sampai level 3 nanti pun kamu akan benda ni dia pusing-pusing. Jadi semenjak level 1 ni mesti faham betul-betul. Ana amshi, ataupun direct saja amshi ila al-fasl, saya berjalan ke kelas. Wa ahyanan, kadang-kadang arkab al-hafilah, saya menaiki bas. Asal dia rakabah, naik. Bila tambah alif hamzah ni bermaksud saya menaiki. Madza taf'al fil fasl, apa yang awak buat di kelas? Adrus, saya belajar. Wa aqra, saya membaca. Wa aktub, dan saya menulis ad-dars, pelajaran. Kalau kamu nak tambah ana adrus wa ana aqra wa ana aktub ad-dars, boleh aja. Itulah kelebihan bahasa Arab. Hanya menambah satu huruf ni sudah mewakili dhamir atau kata ganti diri. Mata tarji' ila al-bait, bila awak pulang ke rumah. Tarji', nampak tak? Tambah ta kat depan ni. Asal dia raja'ah. Sepatutnya mata anta tarji'. Tetapi bila buang saja anta, dia mewakili huruf ta kat depan, kita dah boleh faham. Bila awak balik ke rumah, arji', saya balik ke rumah. Arji' ila al-bait, saya balik ke rumah. Fi sa'ah, pada jam al-khamisah masa, 7 petang. Madza taf'al fil masa' wa fil lail, apa yang awak buat di petang hari dan di malam hari. Fil masa' ahyanan, pada petang hari kadang-kadang al-ab al-qurrah. Ni la'ibah, ni fi'il ni, verb. Saya bermain. Al-qurrah, bola. Wa ahyanan, kadang-kadang astarih. Ni pun ni juga kata kerja juga. Saya berehat, beristirahat, faqat. Saya berehat sahaja. Wa fil lail, dan pada waktu malam saya makan malam. Atanawal al-asha. Al-isha, waktu isya. Tukar baris atas al-asha, makan malam. Senang je kan? Qabla, sebelum solat al-isya. Thumma, kemudian uraji' ad-durus, saya mengulang kaji pelajaran. Wa anam, dan saya tidur. Fi sa'ah, pada jam al-hadiyah asyar lailan, pada jam 11 malam. Okey, kita tengok muka surat ni. Sebenarnya dia ulang balik apa yang kita belajar tadi. Cuma saya nak sekali jalan je lah. Fi sabah, pada waktu pagi. Astaiqiz minan naum, saya bangun dari tidur. Wa aghtasil fil hammam, saya mandi di bilik air. Atanawal al-fatur, saya makan sarapan. Adrus wa aqra wa aktub fil fasl, saya belajar, saya baca, saya menulis di kelas. Fil masa, pada petang hari. Al-ab al-qurrah, saya bermain bola. Fil mal'ab, di padang. Astarih ma'al asdiqa, saya berehat-rehat dengan kawan. Fil lail, pada waktu malam. Atanawal al-asha, saya makan malam. Uraji' ad-durus, saya mengulang kaji. Ana mubakkiran, saya tidur awal. Mubakkiran ni maksudnya tidur awal, early. Okey, baik. Kita sekarang belajar tentang, hari ni kita belajar tentang jam. Dalam bahasa Arab, jam dia macam nombor juga, macam biasa. Kam as-sa'a al-an, ini adalah frasa. Kalau kita nak tanya jam berapa sekarang, kita tanya kam as-sa'a al-an, maksudnya sudah jam berapa. Ini kamu kena hafal lah. Kalau nak tanya kawan-kawan kamu dalam bahasa Arab, pukul berapa dah sekarang? Kam as-sa'a al-an. Maksudnya berapa, bukan maksudnya berapa jam, maksudnya sudah jam berapa lah. Okey, baik, kita tengok sama-sama. Okey, kam, how many. Tapi dalam bahasa, dalam konteks ni maksudnya jam berapa lah. As-sa'ah al-an, sekarang. Daqiqah, minit. Ar-rubu', quarter, half, nisf. Okey, kita tengok bawah ni ada juga ni. Daqiqah, minit, daqa'iq, minit. Tak apa, yang tu abaikan dulu. Okey, kita tengok nombor. Wahid, isnani, salasa, arba, khamsa, sitta, sabah, samania, tis'a, asyarah, ahada, asyar, isna, asyar atau isna, asyar. Ni nombor biasa. Kita panggil ordinary lah. Nombor biasa. Tapi bila melibatkan jam, dia akan berubah sedikit dia punya bongkah perkataan tu. Kalau kamu perasan, tengok ada merah-merah ni. Perasan tak? Okey. Dia akan berubah bentuk dia. Kalau kita tengok jam 1 as-sa'ah, kamu kena sebut ni dulu. Al-an, as-sa'ah, al-wahidah.
Al-an as-sa'ah al-thaniyah. Al-an as-sa'ah al-thalithah. Al-an as-sa'ah al-rabi'ah. Al-an as-sa'ah al-khamisah. Al-an as-sa'ah al-sadisah. Al-an as-sa'ah al-sabi'ah. Al-an as-sa'ah al-thaminah. Al-an as-sa'ah al-tasi'ah. Al-an as-sa'ah al-ashirah. Al-an as-sa'ah al-hadiyata ashar. Al-an as-sa'ah al-thaniyata ashar. Okay, kalau kita tengok dia punya sebutan dia hampir sama, cuma beza dia akan tambah alif dekat sini. Al-fa'ilah, dia punya wazan dia ataupun kita panggil dia punya sifir dia atas perkataan al-fa'ilah, al-wahidah, al-thaniyah, macam tu. Thalathah, thalithah dan sebagainya. Sebab tu kalau kita belajar, kalau kamu perasan, topik-topik yang kita belajar tu dia akan bermula dengan contoh topik pertama ad-dars al-wahidah ataupun al-awwal bolehlah. Okey, ad-dars as-saniyah ataupun ad-dars as-sani, maafkan saya. Topik yang ketiga ad-dars al-thalith, ad-dars al-rabi', kan? Ad-dars yang keempat, yang kelima ad-dars al-khamis, yang keenam ad-dars as-sadis. Dia maksudnya yang ke. Ni jam yang kedua, jam yang ketiga. Macam tu format pertuturan bahasa Arab lah. Yang tu kita kena bezakan sebutan nombornya. Okey, tak apa. Nanti kita akan faham lagi. Okey, kita tengok yang ni. Jam satu suku. As-sa'ah al-wahidah wa khamsah asyarah daqiqah. Ini minit. Ataupun bahasa Arab dia nak peringkaskan as-sa'ah al-wahidah wa rubu'. Rubu' ni maksudnya 1/4 lah. 1/4 ni asal dia rob. Ni nombor ni. Wahid sini salah arba'. Maksudnya 1/4. Okey, kalau 1/2 as-sa'ah al-wahidah wa 30 daqiqah. Jam 1:30 minit. Ataupun bahasa Arab nak ringkaskan as-sa'ah al-wahidah wa nisf. Maksudnya jam 1/2. Dalam bahasa Arab setengah. Tu nisfu Sya'ban. Maksudnya separuh setengah Sya'ban kan. Kita pernah dengar kan nisfu Sya'ban. Nisfu tu maksud dia separuh lah. Ahmad nisfu. Okey, tak apa. Saya rasa nak panjangkan, sebenarnya penerangan dia kena panjang untuk nombor dan juga jam ni. Tapi sebabkan waktu yang terhad, saya boleh rakam kurang 15 minit je. Maka tak apa, nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan terang lebih mendalam. Okey, kita tengok sikit dalam nahwu ataupun grammar atau tata bahasa. Dalam bahasa Arab, kalau kamu perasan, kadang-kadang fi'il ataupun verb dalam setengah statement tu ataupun ayat tu ataupun dialog ataupun teks tu, kadang-kadang dia bermula dengan fi'il, kadang-kadang dia bermula dengan isim ataupun kata nama. Sebenarnya dalam bahasa Arab kedua-duanya tak ada masalah, boleh saja. Kita tengok contoh Muhammad mujtahid. Muhammad yaqra' al-kitab. Muhammad mujtahid ni maksudnya Muhammad bersungguh-sungguh. Muhammad yaqra' al-kitab. Muhammad membaca buku. Yaqra' Muhammad al-kitab. Muhammad membaca akan Muhammad buku. Kedua-dua maksud dia sama saja. Jadi jangan kelirulah, tak ada masalah. Muhammad yaqra' al-kitab boleh, yaqra' Muhammad al-kitab pun boleh. Cuma kalau dalam istilahnya kita panggil, kalau Muhammad ni dia isim. Dia kalau teks itu ataupun statement itu bermula dengan kata nama, maka kita panggil al-jumlah al-ismiyah, maksudnya ayat yang bermula dengan kata nama. Kalau statement itu ataupun ayat itu bermula dengan fi'il, maka kita panggil al-jumlah al-fi'liyah. Begitulah. Jadi dari sudut makna tak ada beza pun. Kita boleh guna kedua-duanya, tak ada masalah. Okey, muka surat seterusnya kita nak tengok. Hari ini dia nak bagi tahu kita hari ini, semalam, kemarin, hari ini, besok, lusa. Dalam bahasa Arab kita kena tahu al-yaum hari ini, al-yaum yaumul ahad, hari ini hari Ahad, ams semalam, hari Sabtu, qabla ams, qabla tu sebelum. Tapi bahasa Melayu kita panggil apa? Kemarin lah. Kemarin hari Jumaat. Besok ghadan bahasa Arab. Yaumul Isnin, hari Isnin. Ba'da ghadin. Dia lain sikit. Dia bukan ba'da ghadan. Ba'da ghadin maksud dia lusa. Dan yang terakhir, okey, waktu-waktu, awqat. Yaum hari. Al-yaum tambah alif lam dia jadi hari ini. Usbu' minggu. Am tahun. Sanah tahun. Syahr maksud dia tahun juga. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maafkan saya, syahr bulan. Syahr bulan, sanah tahun, am tahun, usbu' minggu, al-yaum hari ini, yaum hari. Jadi ini adalah apa yang kita belajar hari ini. Jadi saya harap semua faham. Maka tamatlah sudah pelajaran kita pada hari ini.
Semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang dengan latihan-latihan lah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.